Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada 25 hari bulan September malam ini bersamaan dengan 25 Muharram di akhir-akhir bulan Muharram 1441 Hijrah, kita sekali lagi berada dalam bertemu dalam segmen khas, iaitu segmen bicara Ketua Pembangkang, dan sudah pastinya tetamunya tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Dan ya, untuk rangkuman sepanjang September dalam segmen bicara Ketua Pembangkang kali ini, apabila saya menyenaraikan orang kata pelbagai isu, ia merupakan orang kata bulan yang cukup padat dengan isu-isu Datuk Seri. Cuma saya lebih orang kata sebagai asas permulaan dan terus kepada soalan pertama saya Datuk Seri, bila mana seorang yang berlatar belakang ke perundangan, saya rasa tidak ada soalan lain yang harus saya mulakan, iaitu soalan yang berkaitan dengan orang kata kes arwah adib. Alright. Dan dalam satu, saya terbaca dalam satu artikel yang menyebut nama hakimnya yang berkaitan dengan credibility dan integriti Tommy Thomas sebagai peguam negara. Dan saya rasa tajuk ini untuk permulaannya Datuk Seri boleh panjangkan mengikut pandangan Datuk Seri untuk kita kongsi dan kepada penonton, dan tak lupa kepada penonton untuk kita share kepada rakan-rakan lain dan terus share, dan selepas ini kita boleh menyaksikan rakaman ini live ini di YouTube, dan untuk kita sama-sama subscribe NTH Media, Nothing to Hide Media. Baik Datuk Seri, kita terus kepada soalan pertama tadi dalam kes adib. Ya. Dalam soal integriti dan seorang peguam negara. Silakan Datuk Seri. Ya, Mahkamah Coroner di Shah Alam telah pun membuat keputusan meluluskan permohonan pemohon untuk mengemukakan memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap AG, Peguam Negara. Ini merupakan satu kes yang pertama saya kira di Malaysia, di mana seorang peguam negara akan dihadapkan prosiding, akan menjawab prosiding tentang kesilapan dia menghina mahkamah. Menghina mahkamah ataupun contempt of court ini merupakan satu perkara yang besar. Ya, dan kalau sesiapa yang menjaga integriti dan maruah diri, sepatutnya AG sudah pun meletakkan jawatan sebenarnya sebagai peguam negara, kerana tidak pernah berlaku pun sebelum ini. Ya. Permohonan untuk membawa prosiding ataupun leave untuk membawa prosiding terhadap AG ini adalah akibat daripada tindakan AG, peguam negara itu, sewaktu kes perbicaraan arwah adib, yang mana AG telah pun membuat keputusan sendiri sebelum mahkamah membuat keputusan. Okey, Mendahului mahkamah. Di dalam kes kematian adib, walaupun pihak polis di peringkat awal telah pun membuat kenyataan bahawa kes adib ini melibatkan puncanya adalah dari segi dipukul. Ada unsur-unsur jenayah daripada kesan kecederaan. Pihak polis mengatakan ada unsur-unsur jenayah. Dan di Parlimen pun Menteri Dalam Negeri pun membuat pernyataan rasmi. Menteri di dalam Parlimen mengatakan wujudnya unsur-unsur jenayah. Dan apabila adib meninggal dunia, Timbalan Ketua Polis Selangor mengatakan bahawa kes cubaan membunuh akan diubah kepada membunuh. Bermakna di dalam keputusan yang walaupun tidak diumumkan oleh mahkamah, kerana mahkamah saja yang boleh mengumumkan ataupun menentukan section sebab mana orang tu membunuh atau tidak. Tetapi dari siasatan awal pihak polis, dari siasatan awal pihak polis
telah pun mengatakan bahawa ada unsur jenayah di dalam kematian adik. Jadi sebab itulah perkara tu diumumkan oleh Timbalan Ketua Polis Selangor untuk membawa Cadangan orang untuk yang mengubah. dituduh, Okey. bukan orang dituduh, orang yang disyaki untuk diubahkan dari segi tuduhan itu Section untuk dibawa kepada Peguam Negara di bawah Seksyen 302 kalau tak silap saya, di bawah membunuh. Tetapi Peguam Negara mengarahkan supaya dicari punca kematian itu oleh mahkamah. Punca kematian itu oleh mahkamah. Jadi sebab itu adanya inquest. Inquest ini adalah untuk mencari kebenaran dari segi punca kematian, sama ada perlakuan jenayah atau tidak, tetapi dilakukan oleh mahkamah sendiri dengan memanggil saksi-saksi untuk memberi keterangan, termasuklah doktor pakar dan sebagainya, dan akhirnya mahkamah yang akan membuat keputusan sama ada unsur sebab-sebab kematian yang pertama dan adakah unsur jenayah tidak, itu akan ditentukan juga oleh mahkamah. Jadi sewaktu perbicaraan pihak Task Force Kuil mendapat kebenaran daripada mahkamah untuk menjadi sebahagian daripada parti pihak di dalam kes ini, kerana dia ada terlibat dari segi kes kematian adik. Jadi dia masuk sebagai pihak yang untuk menjadi parti kepada kes itu, dibenarkan oleh mahkamah. Selepas itu pihak Peguam Negara, pihak Jabatan Peguam Negara melalui ketua pendakwaan inquest ini, iaitu Tuan Hamdan bin Hamzah, telah mengeluarkan satu affidavit. Affidavit yang mengatakan bahawa salah satunya di dalam affidavit tersebut mengatakan Adib tidak dipukul oleh sesiapa pun. Jadi ini merupakan satu tindakan yang amat serius, kerana sewaktu mahkamah sedang membicarakan kes ini melalui memanggil saksi-saksi dan sebagainya, dan seperti saya kata tadi bahawa keputusan inquest adalah keputusan yang akan diputuskan oleh hakim Mahkamah Korona. Tetapi sebelum hakim membuat keputusan, AG, Jabatan Peguam Negara, telah pun membuat keputusan mereka sendiri apabila mengeluarkan affidavit mengatakan bahawa Adib tidak dipukul. Maknanya kematian Adib bukan dipukul. Jadi kalau oleh itu Task Force Kuil tadi withdraw, menarik diri, kerana bagi dia tidak ada kepentingan lagi. Orang pembunuhan ataupun yang dikatakan terbunuh sewaktu pergelutan, pukul dan sebagainya tidak menjadi isu lagi. Sebab Jabatan Peguam Negara telah pun buat keputusan mengeluarkan affidavit yang mengatakan tidak dipukul dan sebagainya. Jadi ini dianggap oleh mahkamah merupakan subjudis dan juga satu penghinaan kepada penghinaan kepada mahkamah. Kerana AG membuat keputusan ataupun penghukuman penghakiman pramatang ataupun premature dari segi judgement dia. Dia pun dah buat keputusan sebelum hakim. Bukan AG yang menjadi hakim. AG, kenapa AG mengarahkan supaya adakan inquest? Sebab seolah-olah AG waktu pun dia tak tahu sebab kematian, jadi dia pun nak tahu punca kematian. Tiba-tiba dia yang membuat keputusan dari segi punca kematian, mendahului mahkamah buat keputusan. Jadi itu dianggap sebagai satu penghinaan kepada mahkamah. Yang keduanya, seorang peguam iaitu Shazlin Mansur kalau tak silap saya. Shazlin mewakili KPKT, mewakili bomber dan mewakili keluarga Adib. Pada peringkat awal perbicaraan. Bukan daripada hari pertama lagi lah. Tapi dimaklumkan bahawa Shazlin ni agak kritikal dan agak berbeza dari segi pandangan dia terhadap kes tersebut
dan mungkin berbeza dengan kehendak daripada Jabatan Peguam Negara yang mahu membawa kes ini kepada Adib tidak mati kerana tidak dipukul dan sebagainya. Mungkin sebab-sebab lain. Jadi berlaku percanggahan di antara Syazlin dengan Peguam Jabatan Peguam Negara dari segi sedangkan sama-sama mewakili kerajaan dari segi pengendalian kes dan sebagainya. Selepas saksi 29 dipanggil, apabila saksi 29 dipanggil, Peguam Negara minta supaya dia dikeluarkan. Atas alasan ada conflict of interest. Kerana dia mewakili keluarga Adib, mewakili bomber, mewakili KPKT. Dan dia pun banyak melakukan percanggahan dengan Jabatan Peguam Negara. Jadi ini juga dilihat sebagai satu tindakan yang cuba untuk mengeluarkan Syazlin ini atas dasar ianya banyak bertentangan dengan kehendak. Kerana seperti saya kata, kemungkinan Jabatan Peguam Negara telah pun mempunyai di mana nak halakan keputusan itu telah pun ada pada Jabatan Negara. Jadi kalau apabila Syazlin membawa ke arah lain yang berbeza dengan keputusan yang mungkin akan menjejaskan perancangan mereka, maka Syazlin dikeluarkan. Itu dua isu yang dilihat oleh mahkamah sebagai isu yang perlu diputuskan oleh mahkamah, sama adakah kebenaran akan diberi kepada pemohon untuk membawa AG ke mahkamah untuk membicarakan soal contempt of court ataupun penghinaan kepada mahkamah. Dan mahkamah yang hakimnya adalah Puan Rafiah Muhammad. Puan Rafiah Muhammad telah membuat keputusan bahawa ada kes against AG dan mahkamah telah memutuskan bahawa kebenaran diberi kepada pemohon untuk memulakan prosiding menghina mahkamah oleh Saya nak cop kejap Datuk Seri. Pemohon tu siapa? Pemohon. Kalau tak silap saya bapa kepada maknanya daripada keluarga Adib. Keluarga Adib maknanya kalau tak silap saya bapa Adib sendiri. Ya. Jadi betul. Yang pentingnya adalah penghinaan mahkamah tu dianggap sebagai mahkamah menganggap ada prima facie case sehingga boleh membenarkan terhadap AG ni. Itu sebab itu mahkamah membenarkan rayuan tu. Maknanya kalau prima facie ni maknanya walaupun belum secara 100% diputuskan, tetapi dari segi bahasa perundangannya, dari segi perimbangannya sudah nampak ada kes yang perlu dijawab oleh pihak Peguam Negara. Jadi ini merupakan satu peristiwa besar kepada sistem perundangan negara kita. Ini merupakan satu yang kita anggap sebagai sejarah hitam jugalah. Saya boleh anggap sebagai sejarah hitam kepada sistem perundangan negara kita, kerana pihak AG telah tidak bertindak bebas, independen di dalam kes ini, dan dia cuba nak menentukan keputusan kes ini dengan cuba mempengaruhi hakim melalui affidavit yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara ini melalui ketua pendakwaan ini. Jadi AG cuba mempengaruhi. Dan ini tak pernah ada kata prosiding sebelum pada pernah berlaku AG akan dihadapkan untuk menjawab prosiding penghinaan mahkamah sebelum. Tidak ada. Ini sangat memalukan negara kita. Tetapi seperti saya kata tadi, kalau di negara lain AG telah pun meletakkan jawatan. Dan rakyat hari ini mendesak AG supaya meletakkan jawatan. Kerana dia sudah tidak layak untuk menjadi AG, kerana AG sepatutnya tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Tidak cuba nak menyelamatkan sesiapa dalam isu ini. AG sepatutnya bebas dan sebagainya, dan tidak boleh mempengaruhi mahkamah sekali kan, dan tidak boleh membuat prejudgment ataupun keputusan yang pramatang ini. Dan ini adalah sangat memalukan kita. Jadi rakyat dan semua pihak, malah daripada komuniti guaman sendiri merasakan bahawa ini merupakan satu
perkara yang amat memalukan dan sepatutnya AG letak jawatan segera. Datuk Seri, saya nak panjangkan sedikit persoalan. Yang ni mungkin melibatkan sedikit pembabitan orang kata PDRM. Apabila kita bercakap soal tadi, seolah-olah pada awalnya tuduhan itu sectionnya cubaan membunuh, dan selepas itu kita lihat seolah-olah benda tu terhenti di situ tu. Melibatkan 4 orang suspek ataupun yang disyaki, dilepaskan, dibebaskan atas jaminan polis. Tetapi kita tak nampak setelah orang kata Adib meninggal itu, section itu diubah kepada orang kata 302 membunuh. Dan persoalan yang saya dapat daripada penonton ialah ke mana? Mana 4 orang ni? Adakah orang kata PDRM masih boleh memanggil orang ni, ataupun bila ia melibatkan kes bunuh, kebiasaannya dia tak boleh sewenangnya orang kata dibebaskan atau diberi jaminan serendah mungkin hanya dengan jaminan polis. Pandangan Datuk Seri sebagai soal apa? Apabila arahan inkuest ini bermakna masih tidak jelas apa kesalahan daripada pihak yang disyaki dulu. Kalau dulu selepas siasatan polis telah mengesyaki dia di bawah untuk kes cubaan membunuh ataupun selepas adik meninggal, maknanya membunuh. Tetapi apabila AG membuat inquest, maka mahkamah yang akan menentukan. Apabila mahkamah memutuskan nanti, maka tindakan susulan akan dilakukan selepas itu. Maknanya bila berlaku inquest secara tak langsung pendakwaan sebelum pada tu, maknanya dia tak boleh nak. Walaupun saya tidak tahu dari segi prosedur polis ni adakah dibebaskan terus ataupun masih lagi di dalam jaminan polis. Masih dalam jaminan, maknanya pihak tersebut masih lagi boleh dipanggil untuk tindakan seterusnya oleh pihak polis. Dan cuma bail tu biasanya kalau kes yang melibatkan bunuh, pasport kalau ada pasport didapat dan sebagainya. Sebagainya. Alright, Datuk Seri. Cukup panjang lebar. Sudah pasti sebab kerana saya dari segi orang kata mendengar pun, saya mengharapkan penonton orang kata dapat penjelasan yang baik daripada orang kata seorang yang berlatar belakangkan perundangan. Bila saya dengar tadi pun cukup complicated juga. Alright. Dan tetapi itu yang harus kita faham, dan itu kedudukan sebenar kes ini. Dan kita mengharapkan sama-sama kita mendoakan untuk orang kata satu kebenaran akan muncul pada hari Jumaat nanti, insya-Allah. Hari Jumaat nanti merupakan hari yang kita tunggu dan kita harap untuk satu kebenaran menjelma untuk arwah Adib. Dan terima kasih banyak Datuk Seri. Dan selain pada itu, melibatkan juga rakyat. Yang kedua saya nak pergi Paya Jaras. Saya melihat orang kata ketika itu Datuk Seri antara pemimpin yang cukup awal sampai ke Paya Jaras, yang melibatkan orang kata rumahnya diroboh pukul 4 pagi, penguatkuasa dah berkumpul, dan 7 pagi diminta dan diarah keluar, melibatkan kanak-kanak pelajar yang nak masuk, orang kata musim peperiksaannya. Apa yang sebenarnya Datuk Seri yang terjadi di Paya Jaras? Saya kira walau apa pun alasan daripada pihak berkuasa, setiap tindakan mesti dilakukan berdasarkan kemanusiaan, pre-kemanusiaan. Mereka boleh sebut apa undang-undang sekalipun, tetapi yang utama adalah bagaimana sebuah kerajaan menjaga kebajikan rakyat itu sendiri. Isu ini isu lama tapi tidak pernah pun berlaku dihalau sewaktu Barisan Nasional menguasai kerajaan. Ada dua jenis penduduk di situ yang berada di tanah tersebut, di Sungai Kedondong, Sungai Paya Jaras Hilir. Yang pertamanya mereka yang mempunyai title ataupun geran tanah. Ada yang sah. Saya tengok sendiri geran tanah yang mereka miliki. Dan yang keduanya yang dianggap sebagai tidak penduduk menduduki secara haram. Ada rumah dan geran tidak ada. Itu ada dua isu.
Dua-dua pun diambil tindakan yang Sama. Dirobohkan. Ada yang roboh dan ada lagi yang grant, ada yang tidak lagi dirobohkan. Ya. Bagi yang ada grant, kerajaan tidak boleh mengambil tindakan sewenang-wenangnya meroboh. Ya, meroboh. Tak boleh. Salah. Walaupun pihak kerajaan mempunyai alasan untuk membesarkan sungai. Okey? Boleh. Dari segi undang-undang boleh. Boleh diambil. Itu untuk public interest. Ya. Kepentingan publik, pihak kerajaan boleh ambil tanah sesiapa saja. Di bawah land acquisition, di bawah pengambilan tanah. Ya. Ya, boleh, dia boleh ambil. Dia boleh acquire tanah sesiapa pun untuk kegunaan publik. Ya. Jalan, sungai. Jalan ke sungai untuk kegunaan publik boleh. Tetapi ada peraturan dia. Walaupun itu hak kerajaan untuk mengambil alih, tetapi mesti ada rundingan. Dia mesti ada rundingan dia. Mesti berunding dengan tuan tanah dulu untuk ambil itu. Kalau tuan tanah tak, dan mesti diofferkan pampasan. Berapa jumlah pampasan yang perlu diberi. Dan kalau tuan tanah tak setuju dengan pampasan, barulah diserahkan kepada mahkamah untuk menentukan jumlah pampasan dan mereka boleh ambil tanah tersebut. Perlu ada proses Tapi ada proses dia, bukan main datang tolak ya. Tak boleh. Begitu juga dengan, walaupun dari segi perundangan tidak ada hak seperti tuan tanah. Tetapi seperti saya kata tadi bahawa jangan letakkan undang-undang semata-mata alasan untuk melakukan tindakan yang zalim dan juga kejam. Tak boleh. Itu manusia tu. Itu manusia. Anak-anak kecil, 4 baby pun ada. Ada satu makcik tu sakit kanser dan sebagainya. Dalam keadaan cuaca berjerubu, kita minta seluruh Selangor tu kerajaan tutup semua sekolah kerana tak selamat berada dalam kelas. Ini pergi duduk bawah kemah. Duduk di bawah kemah yang tidak ada dinding. Terbuka. Yang lantainya adalah canvas saja. Tika biasa. Toilet tak tahu ke mana dan sebagainya. Jadi tindakan ini adalah tindakan yang tidak sepatutnya berlaku. Ya, dari segi perlembagaan persekutuan, semua orang berhak terhadap tanah mereka. Ya. Di segi Carta Piagam Bangsa Bersatu pun menjamin hak dari segi tanah dan sebagainya untuk dari segi tanah untuk kita diami dan sebagainya. Jadi dalam kes ini yang menyedihkan, tidak ada wakil rakyat turun, tidak ada ahli parlimen, timbalan menteri luar bandar itu di bawah parlimen dia. Tidak ada adun yang turun dan sebagainya. Dan mereka tinggal begitu saja. Menteri besar sampai hari tinggal begitu saja. Ya, tinggal dirobohkan, anak-anak dah pergi sekolah, balik sekolah, rumah dah tak ada dan sebagainya. Jadi nasib baiklah sebahagian daripada penduduk kampung, kita ucap tahniah kepada pihak PAS yang cepat datang untuk bantu berdirikan kemah dan sebagainya. Bantu makanan, begitu juga UMNO, bahagian Sungai Buloh. Bahagian Sungai Buloh, kepimpinan UMNO Selangor termasuk pengurusi perhubungan dan lain-lain ramai yang turun untuk membantu. Dan mereka menganggap kita nak ambil kesempatan pula. Nak jadikan isu politik. Tidak ada, saya dah kata ini bukan soal isu politik. Soal kemanusiaan ni isu merentasi semua agama, merentasi semua fahaman politik, merentasi semua kaum dan sebagainya. Saya kata even di Rohingya, tak ada, bukan saudara mara kita pun di sana. Cuma kita, tapi kita berjuang kat sini. Kita bantu Rohingya. Nothing to do with us. Maksudnya dari segi hubungan. Ada segi hubungan berbanding dengan rakyat di negara kita. Jadi tetapi dan saya difahamkan itu merupakan kawasan penyokong Pakatan yang kuat. Pakatan itu undi solid situ tu. Pakatan menang undi solid. Saya difahamkan BN kalah besar di situ. Tapi saya dah kata tadi, ini bukan soal politik. Ini soal pergi kemanusiaan. Anak-anak kecil, baby itu tidak ada parti politik mana pun. Tapi bila dia kena macam tu, kita kena bantu. Jadi sebab itulah waktu BN dulu bukan tidak ada masalah memindahkan penduduk yang untuk tidak pembangunan, yang tidak ada geran tanah dan sebagainya. Kita pindah, tetapi kita sediakan rumah sementara, rumah transit. Dulu kita terkenal dengan rumah panjang. Saya pernah pergi arwah
mak saudara isteri saya pernah dipindahkan ke rumah panjang dan akhirnya dah siap flat yang nak diberikan keutamaan flat untuk mereka berpindah. Tapi tidak berterabur di bawah kemah dan sebagainya. Ada tempat mereka tinggal dan sebagainya. Rumah simple, rumah panjang. Jadi mereka boleh tinggal di rumah panjang sementara waktu sebelum siap. Tapi berbagai-bagai yang disebut untuk mengelirukan. Kononnya mereka telah dipersediakan rumah. Sebenarnya tidak ada. Rumah yang dijanjikan hanya akan siap pada tahun 2021. Alamak. Belum lagi. Belum lagi. Dah dengar kata ada orang kata perjanjian untuk ada diberi duit 7,000 9,000 untuk setiap dan sebagainya. Dimaklumkan oleh pengurusi jawatan kuasa bertindak situ, tidak ada duit pun. Notis betul telah diberi 1 tahun lepas, kalau tak silap saya. Tetapi diadakan rundingan. Bila diadakan rundingan, notis itu dianggap sebagai terbatal lah. Bila ada rundingan dan ada janji yang baru. Janji baru telah diberikan kepada penduduk. Jadi bermakna notis yang tahun lepas tu tak boleh nak penduduk menganggap. Penduduk menganggap dan memang kalau dah ada perbincangan dan ada persetujuan tarikh baru untuk perpindahan, maka notis yang awal tidak boleh digunakan lagi. Lagipun walaupun yang tidak ada, mereka tidak mempunyai grant seperti setengah-setengah yang mempunyai grant tanah tersebut. Yang tidak mempunyai grant itu pun setiap masa membayar cukai tanah dan cukai pintu. Kalau bayar seolah-olah secara tersiratnya seolah-olah kebenaran menduduki di situ. Kebenaran oleh pihak kerajaan untuk mereka duduk. Sebab itu kerajaan kutip cukai tanah dan cukai pintu dan sebagainya. Jadi panggil istilah tol. Tapi saya seperti saya kata, saya tak nak bincang soal undang-undang. Betul. Bagi saya soal peri kemanusiaan. Jadi sebab itulah kita sampai dan sebagainya untuk membantu. Tapi sehingga hari ini masih tinggal dalam. Sekarang ni tidak lagi tinggal dalam kemah, tetapi ada yang menyewa rumah. Inisiatif sendiri, bukan daripada kerajaan negeri. Inisiatif daripada jawatan kuasa bertindak tu. Bukan daripada adun ke apa. Bukan. Menyewa sendiri, menyewa rumah sendiri. Ada yang menumpang di rumah saudara mara, kawan-kawan, saudara mara. Tapi berapa lama mereka nak tinggal? Jadi saya harap Kerajaan Selangor janganlah kerana UMNO yang nampak prihatin kepada isu ini, maka mereka berlepas tangan kerana kenapa? Jangan hukum mereka kerana minta. Bukan mereka minta bantuan kita simpati kepada mereka, kita bagi bantu. UMNO, PAS dan sebagainya. Jadi jangan kerana itu mereka mangsakan menghukum penduduk untuk politik. Untuk politik. Jadi saya harap isu ni dapat diselesaikan. Sepatutnya kalau dia kata ini isu politik, dia pun sepatutnya ambil kesempatan lah. Sepatutnya pergi turun. Mereka ni orang miskin. Kalau orang kaya mungkin boleh beli rumah. Yang Menteri KPKT nak jual kepada orang pendatang asing, warga negara Hong Kong. Negara Hong Kong, China dan sebagainya. Mereka tak ada duit, jadi terpaksa mereka sepatutnya kan. Seperti itu. Ataupun dia bagi